warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sebab nama saya Tan Sri Aziz Syamsuddin, rakan-rakan yang saya muliakan. Hajat saya untuk bertemu PM ni tak lama. Oleh kerana kesibukan PM kan, maka saya tidak dapat bertemu sehinggalah hari ini. Hajat saya bertemu dengan PM ni untuk mencari sedikit enlightenment. Maknanya tadi pencerahan lah tentang hal-hal yang berbangkit yang berkait dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya sendiri selama 3 tahun sudah melakukan kajian telitian siasatan di kalangan orang-orang yang sudah meninggalkan saudara Anwar Ibrahim, ya, ramai. Saya menemu ramah, berjumpa, meneliti, mengkaji lebih 28 orang, ya, untuk mengetahui tentang siapa sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Saya seorang ahli akademik dan juga seorang pendakwah. Saya bukan orang politik, tapi saya ada pemikiran politik, tapi tidak aktif dalam politik, gitu. Jadi saya membuat kajian ini berdasarkan dengan pendekatan Islam, ya, yang saya tahu, dan juga pendekatan akademik yang menuntut saya, ya, membuat kajian-kajian berbanding, mendapatkan data dan fakta dan juga maklumat, ya. Akhirnya saya membuat kesimpulan selepas 3 tahun mengkaji dan bertanya kalangan orang dekat dengan Datuk Seri itu. Saya mengambil kesimpulan menjarakkan diri dengan saudara Anwar Ibrahim, dan saya lakukan ini atas 3 pertimbangan. Pertimbangan pertama bahawa saya tahu saya selama lebih 30 tahun mengikuti Anwar Ibrahim itu, dia sebagai pemimpin ABIM dan dia berperanan dalam kerajaan, ya, dalam tempoh yang agak lama, ya. Ini saya share dengan Tun Mahathir tadi, ya, dalam banyak perkara saya share. Saya bertanya dengan dia. Mungkin orang bertanya saya, ya, mengapa baru sekarang, ya, tahu tentang siapa saudara Anwar Ibrahim itu, ya. So Tun Mahathir menjelaskan kepada saya, dia tahu tentang kisah saudara Anwar Ibrahim ini sejak tahun 93. Makan masa yang lama sehingga sampai 1997, kan begitu. Dia mengambil langkah begitu. Maknanya Tun seorang yang teliti. Tun seorang yang tidak mudah disokokkan dengan maklumat, ya, untuk menjatuhkan timbalan dia, begitu, ya. Sebab itu sesedara maklumlah, ya, peranan pihak intelijen, pihak polis mendekati Tun tidak mudah sebenarnya, ya. Dia menceritakan pada saya untuk disahkan bahawa itu benar, ya. Kalau begitu, apabila saya dimasukkan dalam ISA contohnya, ya, selama 16 hari, saya juga didedahkan, maklum saja sudah masih interrogation, didedahkan juga tentang siapa Anwar sebenarnya. Dan tidak mudah dalam sekelip mata saya menerima, ya, seperti tidak mudah sekelip mata Tun menerima. Itu biasalah, saya seorang akademik, ahli ilmu dan juga yang berpegang pada prinsip Islam sebagai contoh, saya hati-hati dan teliti. Sehinggalah umpamanya kes kedua, ya, saudara Anwar itu, saya mula bertanya orang-orang yang pernah terlibat, ya, dengan Datuk Seri Anwar ini, ya. Antara orang yang saya tanya ialah seorang mufti, ya, yang pernah menjadi penasihat agama, ya, Datuk Seri Anwar. Dia menyatakan di rumah saya, ya, dalam pertemuan tertutup dengan rakan-rakan saya dalam ABIM dan simpatisan ABIM, kan, siapa Anwar sebenarnya, gitu, kan. Saya agak terkejut. Ini saya tidak pungut dan kutip pandangan-pandangan layman, orang biasa, kan, yang kenal Anwar jauh. Dia penasihat agama kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tersentak dengan kenyataan beliau itu, ya. Kemudian saya jumpa lagi ramai tokoh-tokoh. Contohnya saya berjumpa anak murid saya, saudara Izam Muhammad Noor, ya. Dia belajar di UAE dulu, saya sebagai timbalan rektor. Saya tanya dia, Izam, tolong cerita dengan cikgu. Saya selalu bahasakan diri saya ke cikgu lah dengan anak murid saya. Mengapa kamu tinggalkan Anwar? Dia kata, jangan buat cerita bab politik, cerita bab kamu dengan Anwar, ya.
kamu anak murid saya. Jadi Islam ceritakan seperti yang ada dirakam dalam akhbar, bahawa ya satu malam waktu Anwar balik, mana Dr. Wan Azizah telefon daripada Washington tentang siapa yang ada di rumah Anwar pada waktu itu. Wan Azizah rasa resah, rimah dan gelisah begitu. Sehingga sekarang Wan Azizah tidak nafikan. Sehingga sekarang Anwar Ibrahim tidak nafikan benda-benda begitu kan. Kalau dia tidak nafikan, apakah itu berlaku atau macam mana begitu? Bagi saya, seorang ahli ilmu, akademik, seorang yang mendukung jiwa yang benar, yang baik kan, sudah tentu saya nak tahu mengapa tidak dinafi begitu. Ya. Nah, begitu juga saya bertemu dengan banyak lagi orang-orang ya yang memberikan saya maklumat. Pokoknya ada sesuatu yang tidak kena ya pada integriti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya mahukan ya Malaysia ini ya dipimpin oleh seorang tokoh yang punya integriti. Karena kita memimpin masyarakat yang berbilang. Integriti sangat penting. Tetapi kalau kita tampil dengan image yang tercela ya, mungkin orang luar, kuasa luar ya boleh menjadikan ini sebagai asas prasangka. Apalagi orang dalam. Apalagi parti-parti komponen dalam pakatan begitu kan. Jadi saya percaya banyak pihak tahu apa yang berlaku, cuma tak berani menyampaikan kepada khalayak kan, kerana banyak faktor. Saya percaya dalam perjuangan Islam yang saya lalui, dia mendidik saya ya, iaitu berjuang untuk kebenaran dan juga keadilan. Itu prinsip saya. Saya dididik oleh Abang dulu begitu ya. Anwar selalu pesan dengan saya, menjadi pemimpin mesti bersih dan kelihatan bersih. Kelihatan bersih. Ya. Jadi apakah salah asas saya mencari kebenaran dan pendirian di kalangan 28 orang yang saya jumpa, dan akhirnya hari ini saya berjumpa dengan Tun untuk mendapat sedikit penjelasan atas benda-benda yang saya muskil, dan juga Tun share dengan saya ya benda-benda yang saya muskil. Dan saya jelas dengannya begitu. Terima kasih. Antara 28 siapa? Ya. Antara 28 yang itu. Saya berjumpa juga dengan Zulkifli Nordin. Dia keluar, dia tinggalkan. Saya jumpa Anwar Asy'ari begitu. Saya jumpa Rahimi Usman, pembantu Hassan Anwar itu. Saya jumpa dengan Datuk Hamzah Zainuddin, Timbalan Menteri, yang ada kisah ya yang berlaku juga ya. Saya berjumpa dengan banyak lagi lah kalau saya nak namakan begitu, dan cuba mencari sedikit penjelasan kan, pencerahan tentang perkara begini. Jadi saya tidak mengambil sikap yang sewenang-wenang membuat pendirian begini, melainkan selepas kajian siasatan kemudian saya lakukan istikharah, berdoa kepada Allah minta petunjuk mana jalan yang patut saya pilih begitu. Ya, apa kemudian yang Tun jelaskan tadi? Ya, pertama tentu ada orang mengatakan kepada saya begini, why so late? Apa sekarang ya, kamu nak tampil? Is it because pilihan raya? Tidak. Saya dalam satu majlis iaitu membincangkan buku Datuk Zaini Hassan ya. Sepanjang ceramah saya tak sentuh pun Saudara Anwar ya. Jadi khalayak ya, tanya saya perjelaskan seadanya dengan hujah-hujah lah yang saya sebutkan tadi begitu ya. Nah, jadi saya tanya Tun Mahathir dan dari sudut apakah Tun juga baru tahu cerita Datuk Seri ini? Lama dah dia kata. Tapi saya tak mudah percaya dia kata. Saya tahu kadang-kadang takut ada orang hasad pada Datuk Seri Anwar kan begitu dia kata. Saya tak boleh terima ini. Kata Tun Mahathir, memang saya nak letak jawatan dia kata. Saya tahu saya dah 22 tahun jadi Perdana Menteri katanya. Dan saya tidak, maknanya tadi ya, timbalan saya jadi pengganti saya. Itu jelas kata dia. Nah, tetapi saya tak boleh biarkan seorang yang ada kredibiliti moral menjadi Prime Minister katanya. Kerana dia mungkin nantinya menjadi bahan orang luar atau orang dalam yang tahu benda-benda yang berlaku dia kata. Dia kata saya tanya buku dia yang Doctor Inside the House atau Doktor Umum itu. 2 chapter kan. Satu chapter tu biasalah kan.
tak damaging. Chapter yang kedua itu ya, menyentuh tentang pertemuan Tun Mahathir dengan 4 orang wanita tu tadi. It is true, dia kata. Saya kata dengan orang itu, you jangan takut. Dia kata, you bercakap benar. So, kalau kita baca buku itu, kita tahu kan begitu. Soalan saya ya, kenyataan Tun Mahathir itu berat dan serius. Mengapa Anwar tidak sama? Kan begitu. Mengapa tidak berlaku libel? Saya ya, seorang yang saya yakin saya ada integriti. Kalau orang tuduh saya curi ayam pun ya saya akan saman. Sebab saya tahu saya ada kumpulan pengaruh, leader juga kan. Anwar lama memimpin kan begitu. Tentu lebih banyak kumpulan pengaruh kan begitu je. Jadi soal integriti sangat penting. Bagaimana integriti yang tercela sebagai contoh ya, nak pergi mara ke depan lagi. Tun Mahathir kata saya tidak boleh benarkan ini, dia kata berlaku. Ya. Dan ternyata saya tanya dalam pengendalian soal ekonomi kan, kita menghadapi krisis ekonomi pada waktu itu. Dia kata cara Anwar nak mendekati isu ekonomi ya, nak hubungkan diri dan IMF, nak menjadi orang telunjuk canvassers contohnya, macam berlaku kepada di Indonesia kan begitu. Saya tak benarkan ini berlaku sebab saya Prime Minister, saya Perdana Menteri begitu kan. Jadi Tun Mahathir punya asas yang cukup baik yang saya lihat ya. Kerana dia seorang yang rasional. Kerana dia ni seorang yang berdasarkan fakta dan data. Bukan emosi kan begitu. Memanglah tindakan itu tidak popular. Beliau menyebutkan kepada saya tadi tentang soal peristiwa di Baling. Mana mungkin ada orang kebuluran. Di Malaysia budaya orang kita je, kalau orang tak makan orang bantu, dia kata. Kemudian daripada kes itu pelajar-pelajar berdemonstrasi. Sedihnya kata Tun Mahathir yang banyak demonstrasi budak-budak Melayu katanya, pelajar-pelajar Melayu. Sedihnya kata Tun Mahathir yang banyak demonstrasi budak-budak Melayu katanya, pelajar-pelajar Melayu. Kan ilmu pengetahuan penting. Bila ibu pergi demonstrasi, maknanya tidak pentingkan ilmu pengetahuan, pelajaran, kuliah. Itu Tuan menyebutkan kepada saya dia begitu. Memang saya tahu sebab kebetulan Datuk Ibrahim Mali itu kawan baik Anwar, kawan baik Tun Mahathir, kawan baik saya juga. Saya tanya pada dia, betul dia kata. Saya menjadi juara dia kata. Antaranya lah Datuk Tan Sri Aziz tahulah begini cerita ini. Jadi maknanya standpoint, pandangan Dr. Mahathir itu tidak tercabar. Saya minta orang bahas dan cabar. Adakah maknanya peristiwa Baling itu benar, orang mati itu benar, harus dicabarkan, mana buktinya. Seperti juga orang mengatakan semua perbuatan yang berlaku ini konspirasi. Orang akan kata saya juga, selepas ya, gambar saya mungkin keluar di mana-mana contohnya, ini sudah dibeli oleh UMNO. Ini satu konspirasi. Mana bukti dia? Katalah dalam soal kes kedua Anwar di mahkamah kan begitu. Apa kata Anwar? Ini konspirasi. Hakim seorang yang zalim, mahkamah kangaroo, kan betul begitu. Kalau ia bernamanya konspirasi, skripnya akan sampai akhir. Sampai akhir mana Anwar akan ditakdir sabit dan terhukum kan begitu. Tapi mengapa dia bebas? Mengapa orang yang mengatakan konspirasi tidak bercakap lagi kan begitu? Jadi tidak harus berlaku humiliation kan, maknanya tadi penderaan pada daya intelektual ilmu seseorang tidak boleh di Malaysia. Sebab itu kalangan teman-teman saya bersikap terbuka lah. Ya, begitu. Kalau mereka itu orang akademik, akademik mendidik kita kaji the pro dan kontra sebelum sampai satu hipotesis begitu, satu kesimpulan. Saya lakukan itu tidak saja dengan mengkaji, mendapat maklumat dan data daripada orang yang tahu, termasuk Tun Mahathir tadi, tapi saya lakukan istikharah sebagai seorang Islam mencari petunjuk dari Allah begitu. Ya. Dan bagi saya ni ada kesabaran untuk menyantuni. Maknanya walaupun dia kontra dengan saya sudikan dia datanglah ke rumah saya, datanglah ke pejabat saya, datanglah jumpa saya. Sebab kalangan mereka itu dia tidak tahu. Anwar sudah menanamkan pengaruhnya sejak lama Syekh. Sangka baik orang pada dia luar biasa. Seperti sangka baik Tun pada Anwar juga luar biasa, saya tengok begitu Syekh. Jadi untuk saya tampil memperjelaskan tidak mudah. Kalau orang nak bertanya dengan saya secara terbuka berdasarkan fakta dan data Syekh, Masya Allah, saya sangat suka. Tapi sebelum tanya ya, dalam blog orang attack saya. Begitu kan? Orang membuat persepsi.
Tapi tak mendengar lagi. Ada kata itu tradisi budaya ilmu dalam masyarakat kita, tak boleh kan begitu. Blogger sebagai contoh ya. Sini pun ramai bloggers ya, saya dah buat begitu kan. Harus bertanya. Saya tak boleh cerita detail apa yang saya cerita di sini hari ini. Saya berikan pandangan umum. Saya fikir fair tu ni lah kan begitu. Tetapi kalau kalangan anak-anak, adik-adik, mahasiswa, pemimpin pelajar kan, baru ni saya pergi ke UKM. Ya, pelajar panggil saya. 2 hari lalu saya di Universiti Teknologi pelajar panggil saya. 16 ini Marak akan panggil saya untuk saya satu tajuk untuk seluruh negara pula. Lepas tu saya akan besok saya akan jumpa banyak lagi ya anggota masyarakat begitu. Saya harap saya tidak berlebihan. Dalam maksud ya, saya tidak berhajat mengaibkan orang, memalukan orang begitu. Tapi saya dididik dalam Islam, bila kamu melihat satu kemungkaran dan contohnya ya, cuba lakukan sesuatu. Pertama, kalau mampu dengan tangan, dengan kuasa. Saya tak ada kuasa. Kalau tak mampu ya, dengan lisan, dengan mulut, dengan cakap, dengan syarah. Kalau tak mampu lagi kita memilih ya, tak suka dalam hati. Itu disebut sebagai adhaful iman. Iman senipis kulit bawang. Kan? Saya orang tahu dekat dengan Anwar lebih 30 tahun contohnya. Ya. Kemudian saya dilantik oleh beliau sebagai timbalan rektor waktu beliau jadi presiden. Ada juga orang kata saya, kamu tak kenal budi. Orang lantik you sebagai timbalan rektor, ya kamu lawan dia. Isunya antara kebenaran dan juga kebatilan begitu kan. Takkan kerana benda yang tidak benar berlaku maka saya harus membisu diri. Kan begitu. Saya akan bertanggungjawab di depan Allah nanti. Allah akan tanya saya, kamu sebilangan orang yang ni yang tahu mengapa kamu lakukan membisu diri, kan begitu. Apa saya nak jawab di depan Allah? Tak boleh. Dan saya tak tuduh dia liwat ataupun zina, tak ada. Dalam statement saya tak ada. Saya hanya menyebutkan bahawa ya saya mengkaji bahawa credibility Anwar terjabar. Sebab itu saya tidak berhak memaksa diri saya untuk bersama dengan dia. Itu hak saya. Hak individu seperti orang yang memihak pada dia. Mengapa tak benarkan saya atas nama hak asasi juga ya, mengambil sikap dan pendirian. Bukan berlaku adil lah pada saya kan. Begitu. InsyaAllah. Seandainya Anwar ajak berdebat. Ya. Kalau Anwar ajak berdebat, saya suka ajak orang berdebat dengan dia kan. Kalau dia ajak orang berdebat dengan dia, yalah, memang Anwar ni ada keahlian berdebat. Saya tahu. Dia seorang yang pintar berdebat. Tan Sri pun maklum dia lah. Ya, sejak zaman mahasiswa lagi, itulah modalnya berdebat. Begitu. Berdebat untuk apa? Untuk kebenaran ke? Ataupun untuk silat lidah? Kalau berdebat untuk silat lidah, contohnya, ya seperti itu juga dianjurkan pada Datuk Najib. Kan begitu. Datuk Najib memberikan syarah, ya, tapi syarah dia bermakna. Apa yang dia cakap, dia buat. Tapi dia juga orang bersyarah retorik yang kita lihat di mana-mana contohnya tadi, ya. Tapi dalam bentuk pelaksanaan tak ada. Dalam bentuk kebenaran tidak terlihat sebagai contoh. Ya. Saya biasa berdebat. Tapi kalau disebut berdebat Anwar ni, macam saya katakan tadilah, tidak hanya dengan silat lidah, kebenaran begitu. Ya, insyaAllah. apa ni, kemarin ada kontroversi di Johor bila Anwar. Ya, saya politikal ni agak kurang sedikit lah. Ya, soalan tu agak politikal. Begitu. Tetapi pada pemerhatian saya, pendengaran saya memang kali ini dikatakan ramai pimpinan ABIM akan terlibat dalam politik. Itu kan. Sedangkan ABIM ni sebuah pertubuhan yang saya angkuti lebih 30 tahun. Sejak dulu sehingga Anwar menjadi Perdana Menteri pun dalam kabinet kerajaan, dia mengambil persikatan yang apolitical, non-partisan. Nah, ini penting bagi ABIM. Kerana ABIM sebuah badan dakwah dan tarbiyah. Kalau ABIM mula memihak pada tokoh-tokoh politik tertentu, bayangkan ya, iaitu perjuangan ABIM selama ini dan jangka panjang perjuangan ABIM. Begitu ya. Saya ahli ABIM. Saya bangga jadi orang ABIM kerana ABIM melatih saya yang punya benda yang seperti ini. Kalau orang tidak bersetuju dengan saya dalam pendidikan saya ini, terpulang. Kita ada berbeza pandangan diizinkan dalam Islam. Tetapi berbeza pandangan itu mesti didukung dengan adabul ikhtilaf, ya, etika untuk berbeza. Saya berbeza kerana saya ada data, saya ada fakta, saya ada maklumat, kan begitu.
Mereka berbeza dengan saya kerana mereka tidak mengkaji. Sebut saja Anwar timbul daya taksub yang tinggi. Bukan, tak nak mengkaji. Is it true? Bukan, dengan siapa sumber kita nak kaji? Saya boleh mengkaji 28 sumber? Mengapa orang lain tidak begitu? Tak semesti semua sumber itu kita terima. Kita kajilah menggunakan daya intelektual kita yang tinggi. Kan begitu. Jadi kalau itu tidak berlaku, apa akan jadi? Pada tradisi ilmu dan budaya ilmu di kalangan masyarakat Islam dalam negara kita, kan begitu. Kita bersifat fanatik, taksub, tertutup, tak mau dengar dari orang, kerana orang itu semua kafir atau tidak Islamik macam kita. Is that the way? That shouldn't be the way, kan begitu. Ini yang sedang berlaku pada hemat saya, begitu ya. Saya berhak membuat pendirian saya, kan, dan saya maknanya tadi dulu dilatih oleh ABIM. ABIM melatih saya memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Itulah moto perjuangan ABIM. Semasa saya katakan Anwar dalam government, dalam kerajaan, Siddiq Fadil dan saya, dia presiden, saya Siswa Agung ABIM. Mengambil pendirian, kita jangan mengambil bersikap partisan. Yang baik Anwar buat, bagi pihak kerajaan kita katakan baik. Yang tidak baik kita kritik, kita santuni dengan adab. Ya. Apa salah kerajaan buat satu yang baik, kita katakan baik. Kan begitu. Orang kata, maknanya UMNO kerajaan tolak Islam. Sebelum saya datang kemari tadi, saya mesyuarat, iaitu tentang penubuhan Universiti Al-Quran Malaysia. Adakah itu tidak baik? Di mana Universiti Al-Quran nanti akan menampung anak-anak dalam bidang tahfiz, tetapi dalam bidang agama dan takhasus dalam bidang tijarah, muamalah, perniagaan. Adakah itu tidak baik? Kemudian anak-anak yang maju dalam bidang sains, kita akan kembangkan dalam bidang human sciences, insaniah, dan juga iaitu komponen, iaitu sains, teknologi, perubatan, farmasi dan segala macam. Adakah itu tidak baik? Benda nyata, kan begitu, bahawa ini berlaku. Adanya bank Islam berkembang, kita menjadi modal. Adanya takaful Islam, adanya suku, kan begitu. Adanya contohnya benda-benda lain di Malaysia. Ya, jadi kita kena lihat dalam konteks Malaysia ini, ya, dalam konteks yang luas. Apakah Islam itu hanya terbatas pada benda ritual, ibadah yang khusus saja? Tidak. Apakah membina lebuh raya dengan tempat perhentian yang baik, ada tempat orang melakukan solat, itu tidak Islami atau bercanggah dengan Islam? Apakah menyantuni orang miskin, contohnya tadi, ya, untuk beri bantuan, itu bercanggah dengan Islam? Tidak. Jadi kita kena lihat Islam itu dalam perspektif yang luas. Dia tidak hanya diniah, agama, tetapi dia foundation pada asas-asas ketamadunan, civilization begitu. Ya. Ya. Kerajaan dikendali oleh manusia, ada kekuatan, ada kelemahan. Ya. Kalau kita lihat track record yang ada pada kerajaan dari segi growth, walaupun didukung oleh gerakan Ikhwan Muslimin, kan begitu, gerakan Islam juga, kan, untuk dia mendapat pertumbuhan ekonomi tidak mudah, bukan overnight punya kerja. Untuk dia menghasilkan tenaga-tenaga yang kompeten dalam sistem pendidikan pun belum berlaku lagi. Soalan saya, mengapa, ya, Mesir nak meminjam kepada IMF berbilion-bilion ringgit begitu? Tidakkah itu bersalahan dengan dasar perjuangan Ikhwan Muslimin? Kan begitu. Yang realnya sedemikian. Kita boleh membina idealism, ya, tentang sesuatu kerajaan macam mana begitu. Tetapi kita merujuk pada realiti, waqi', begitu, kan. Perimbangan antara idealism dengan realiti itu membawa kita kepada jalur yang
sederhana, jalur yang strategik. Di Malaysia kita dengar ke orang kebuluran, kan? Kemiskinan yang melampau, pemerintah membantu, kan begitu. Di Malaysia dari segi pertumbuhan ekonomi bagaimana, kan begitu. Tetapi soal yang penting juga dibicarakan, ya, bahawa kita mendekati masalah masyarakat bukan sekadar-kadar dengan faktor merit, kecemerlangan saja. Dalam konteks kita di Malaysia, kita kena ambil kira faktor sosioekonomi. Dalam konteks orang-orang Melayu, kan begitu, 450 tahun dia dijajah. Ibarat orang Melayu diperas, dipulas, tinggal hampas. Dalam tempoh 55 tahun, kan, bolehkah kita bangunkan menjadi contohnya bangsa yang perkasa, umat yang perkasa? Sudah ada orang Melayu yang berjaya, kan begitu. Tetapi anak-anak yang kita berbantu di luar negara sebagainya, ya, apakah kita merasa mereka terima kasih pada kerajaan? Begitu, kan begitu. Itu penting. Kalau sebagai misal, saya sebagai seorang bapa, saya bekerja siang malam, kumpul duit, kumpul dana sebagai contoh untuk anak-anak saya. Anak saya berjaya lah sebagai doktor, sebagai apa, kan begitu. At the end of the day, kan, payah ke anak memberitahu, ya dad, thank you very much for your service to me, kan. Kalau tradisi itu tidak ada lagi dalam budaya kita, apa akan jadi pada Malaysia masa depan, kan? Yang baik, katakan baik. Ribu anak-anak dibelanja di Dublin, belanja di Mesir, dibelanja macam-macam, kan begitu, Syekh. Tapi adakah anak ini berasa terima kasih? Begitu. Dengan Allah kita bersyukur, dengan manusia kita berterima kasih. Kalau itu tidak ada siapa jenis peradaban yang nak kita bina pada masa depan. Kan dalam ABIP yang kini masih menjadi kumpulan pengaruh yang kuat untuk dengan kawan-kawan, ya, maknanya jadi yang saya dekati hampir sekarang, ya, saya dekati. Alhamdulillah, bila dapat bertemu dengan saya jelaskan sesuatu, ada kesan perubahan. Beberapa pertemuan yang saya buat di rumah saya, kalangan ahli-ahli ABIN dan simpatisan saya, sekali pertemuan dalam 70 orang itu, kesannya ada. Saya mengambil pendekatan yang terbuka, itu cara saya. Ya, saya bawakan tokoh-tokoh yang tahu tentang siapa sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia menceritakan. Saya kata pertama, jangan rekod ini. Jangan masuk dalam blog. Saya nak menjaga dari segi maknanya, ya, soal aib dan malu begitu. Saya jaga etik itu. Kemudian kawan-kawan ini akan bertanya, ya, dia akan bertanya secara 2-3 jam pertemuan saya. Apabila dia puas hati, saya tidak ambil apa-apa satu the solution, mengatakan kita ambil satu pendidikan begini-begini, tidak ada. Kita harus terbuka. Mereka bukan orang kecil anak, kan, mereka orang berfikir saja. Itu cara saya. So saya terus menerus, minggu depan pun saya akan berjumpa lagi dengan kelompok-kelompok dari universiti, daripada orang-orang ABIM, kemudian daripada anak-anak di luar negara juga yang nak tahu siapa sebenarnya Anwar. Saya akan cerita seadanya dengan mengambil tokoh-tokoh ini. Terangkan, begitu. Saya tidak mengalami apa yang kamu alami. Kamu alami, terang pada anak-anak ini. Begitu saya. Itu, ya. Soalan kedua tadi tentang apa itu? Tentang PAS, begitu, ya. Memang kalau kita lihat PAS ini, ya, dari segi sejarahnya begitu. Kalau kita baca buku-buku pemikiran Burhanuddin Al-Hilmi, Zulkifli Muhammad, Abu Bakar Bakir, ya, banyak. Perjuangan PAS awalnya berjuang untuk bangsa, agama dan negara. Itu juga perjuangan UMNO hari ini. Ya, maknanya di kalangan mereka tidak ada konflik begitu. Tetapi bila sebut bangsa, ya, hari ini orang fahamkan bahawa Asabiyah, kan? Asabiyah tu kaumiyah, kaumiyah tu rasis, kan begitu, ya. Orang Melayu di Malaysia bukan tidak punya sejarah, bukan tidak punya budaya, bukan tidak punya tradisi, kan semua orang tahu bahawa tanah Melayu itu sendiri menggambarkan tanah orang-orang Melayu, begitu. Tetapi sebelum kita merdeka, berlaku tolak ansur, menerima kewarganegaraan daripada pihak luar, ya. Bagi kita itulah keputusan bersama atas nama Pakatan Kaum-Kaum yang ada, begitu. Tetapi kalau kita lihatkan, bandingkan orang Melayu ini sendiri, ya, usaha kerajaan banyak untuk meningkatkan prestasi mereka. Sebagainya berjaya, sebagainya tidak. Banyak faktor, ya, tak payah saya pas di sini saya begitu. Jadi oleh itu kalau kita perhatikan, ya, maknanya apa yang kerajaan lakukan dan apa yang katalah pembangkang lakukan, ya, saya melihat daripada soal prinsip begini, ya. Katalah Pakatan Rakyat, ya, apa perjuangan DAP? Perjuangan DAP sama rata Malaysia berasaskan tunjangan sosialisme demokratik. Sosialis demokratik, kan begitu.
Sosialisme demokratik pada faham saya is a secular concept. Secular concept kan begitu. Hatta satu ketika bila Syed Hussein Ali nak dilantik sebagai calon di Kota Baru, ditolak oleh Naib Aziz atas asas dia seorang sosialis. Ingat kan begitu? Baik. Yang kedua sebagai contoh, ya, apabila DAP punya perjuangan sedemikian, macam mana penerimaan dia terhadap Islam, negara Islam, hukuman hudud contohnya, ya. Jadi orang PAS tahu ini. Mengapa perjuangan PAS, Hajadi atau Naib Aziz boleh toleran dengan ini? Maknanya ya atas tolak negara Islam, tolak contohnya hudud, kemudian terima negara berkebajikan begitu. Itu sudah lari, kan? Kemudian apabila dihadapkan kepada Karpalse, Karpalse mengata nak laksana negara Islam dan hudud, langkah mayat saya dulu. Apa maknanya itu? Ya. Dalam hal yang sama, kalau kita lihat dalam PKR sebagai contoh, parti berbilang kaum juga, tapi majoritinya juga orang-orang Melayu sebagai contoh. Kemana arah tujuannya? Kalau arah tujuannya mengikut resam perjuangan saudara Anwar, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia membawa faham liberalism dan juga pluralism agama. Sebagai contoh yang konkret kan begitu. Tentang kalimah Allah ni tadi kan begitu. Ya. Ustaz Usman Muhammadi, banyak ulama melalui fatwa kebangsaan dan juga negeri kan begitu, dan juga enactment peruntukan istilah-istilah dalam Jabatan Agama Negeri sebagai contoh tidak membenarkan kalimah Allah itu digunakan ya dalam Bible bahasa Melayu ya, begitu versi bahasa Melayu. So Anwar berkeras ya, dia nak gunakan juga walaupun Dewan Ulama, Dewan Majlis Syura PAS tidak terima ini. Apa kata Harundin, Datuk Harundin? Bahawa kita tidak boleh menggunakan kalimah Allah dalam Bible versi ini dan bimbang-bimbang kita terjebak dengan syirik. Saya akan bertahan sehingga ke akhir hayat saya. Nampak? Perbezaan ni ada. Soal pokok, soal akidah, soal tauhid, kan, soal belief. Bagi kita orang-orang Islam, kita ada pedoman. Mengapa Al-Quran memberikan asas lakum dinukum waliyadin? Your religion, our religion, our religion. Apa yang kita beza dari segi belief. Yang lain nilai-nilai yang interaktif, nilai-nilai in common, kita tidak berbeza banyak. Kalau telitilah buku Confucius, ya, dalam buku dia analyze, dia memberikan nilai-nilai interaktif yang tinggi. Hormat pada ibu bapa, cinta ilmu pengetahuan, hormati orang tua, hormati keadilan. Itu juga yang didukung oleh Islam. Itu juga yang didukung oleh Gautama Buddha. Itu juga yang didukung oleh Konfusi, kan begitu. Nilai-nilai interaktif yang tak menyentuh akidah itu, silakan begitu. Kalau tidak, bagaimana kita nak interaction dalam hubungan hari-hari, dalam bisnes, dalam sosial, kan? Dalam family antara berbagai bangsa mesti ada asas, kan? Ini tidak ditolak oleh Islam, kan? Islam kata lakum dinukum waliyadin. Kamu cara kamu, kami cara kami. Titik temu kita nilai-nilai yang interaktif yang bersama yang tidak menyalahi syariat. Asas itu ada, kan begitu Syekh. Jadi maknanya kan bila Syekh tanyakan soalan yang tadi kan begitu ya. Pertama ya memang tidak mudah ya. Saya tampil di sini pun akan orang Abim kata macam-macam. Saya bersedia untuk bertemu mereka, tak ada masalah kan begitu ya. Yang kedua soalan yang kedua tadi kan begitu, jawapan saya ya, mudah-mudahan penjelasan saya boleh diterima insya-Allah. Kalau meneliti respon daripada akhbar ya, terutama selepas cuit itu kan, maka utusan menyiarkan dan reaksi-reaksi ya dalam akhbar nampaknya positif. Dan sebagian besar tu yang memberikan pandangan ialah orang-orang adil. Akan datang mungkin ramai lagi dia respon dengan saya nak respon tentang statement cikgu, dia kata begitu. Saya namakan diri saya cikgu lah begitu. Ada. Tetapi sudah ada orang nak jumpa saya lagi, nak bertanya. Itu satu tradisi sehat, kan? Jangan buat satu conclusion, Cikgu Siddiq ni dah dibeli. Cikgu Siddiq ni melakukan konspirasi. Saya bukan orang politik, saya orang akademik, orang ilmu, orang dakwah saya. Begitu. Saya ada my own integrity kan begitu. Tan Sri tahu kan, saya kenal saya sejak saya muda dalam perjuangan begitu. I'm not a politician. Yeah. I don't belong to any political party. Ya, silakan. Dia isteri itu saya dapat daripada orang kedua.
orang seperti Izzal Muhammad Noor, orang seperti Haji Hamid Rashid kan, yang 50 tahun berkawan dengan Anwar, berkawan dengan keluarga Anwar begitu. Saya tak boleh go into detail benda-benda begini. Ya. Saya tahu takut libel begitu. Tapi kalau sesiapa secara peribadi kan nak jumpa saya, bukan nak masuk dalam blog, dalam apa kan, sebagai kita sahabat kan, boleh saya ceritakan saya. Daripada Datuk buat dalam kumpulan-kumpulan kecil dan Datuk Lee sebagai Menteri UMNO, Datuk boleh dah. Saya ingat saya sebut dengan Tuan Mahathir tadi, ya, saya tidak pernah maki hamun Tuan Mahathir. Ya, orang kata nak kata di Firaun, katalah, saya tak ada. Begitu. Sebab saya daripada buku Malay Dilema Tuan Mahathir dulu, saya kaji, saya teliti kan. Dia seorang tokoh, dia seorang negarawan begitu. Memanglah seperti Tuan Mahathir, bila dia bawakan cerita Anwar di peringkat awal, dia sendiri pun tak percaya. Ya, orang macam saya ada peribadi, saya ada agama, saya ada pegangan, tak mudah saya percaya. Bayangkan dalam YSA lah, macam-macam boleh terjadi dan seri begitu ya. Tetapi saya masih mencari dan mencari dan mencari. Dalam kes kedua saja baru saya bertemu dengan 28 orang ini, bila dah ramai orang keluar, saya cuba cari ya, maklumat dan data pengalaman begitu. Dari situ diberikan kepada saya. Salahkah saya ya? Ya, sebagai seorang pengikut dia dulu begitu ya, menyatakan kebenaran begitu. Salahkah saya? Begitu. Orang kata you lakukan keaiban. Begitu. Maksud aib itu apa dia? Kalau saya ada data, saya ada fakta, saya ada maklumat kan begitu, saya tidak timbulkan fitnah kan begitu. Jadi bila saya nyatakan seadanya dengan tidak mengatakan ya, dia terlibat dengan liwat, dia terlibat dengan zina, itu antara dia dengan Allah. Begitu. Antara saya dengan dia, saya melihat credibility. Bila terlampau banyak integriti tercalar, begitu Syekh. Adakah saudara-saudara nak paksa saya nak patuh nak taat dengan dia? Tidak boleh begitu Syekh. Itu prinsip credibility saya. Begitu. Ya. Oh ya. Oh, Masya Allah, great.